Malam ini kita berhimpun di sini kerana prinsip itu sudah diabaikan, sudah dihentikan. Betul. Rakyat tidak diberi hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Mereka hanya boleh berkata ya terhadap apa saja yang diperkatakan oleh pemimpin. Bahkan yang bersama dengan pemimpin pun tidak diberi hak untuk menyuarakan pendapat mereka. Ini bermakna bahawa kita sudah tidak demokratik lagi. Kita sudah jadi parti di mana pemimpin mempunyai kuasa mutlak. Mereka boleh buat apa saja, mereka boleh putus apa saja, dan mengikut istilah terima sebarang yang dilakukan oleh pemimpin. Jadi jelas sekali bahawa sistem demokrasi sudahlah tidak lagi berjalan. Apabila pemimpin sudah tidak dengar kehendak pengikutnya, maka adanya pemimpin tidak lagi berguna kepada rakyat. Sebab itu kita berhimpun pada malam ini kerana kita tidak dibenar untuk menyuarakan pendapat kita. Timbalan Presiden tidak dibenar bercakap, naik Presiden tidak dibenar bercakap, ahli-ahli dipilih hanya mereka yang akan berkata ya saja yang akan menjadi wakil. Mereka dilarang menyebut perkara-perkara tertentu. Umpamanya tidak boleh sebut tentang 1MDB, tidak boleh sebut berkenaan dengan 2.60 bilion ringgit yang ada kepada ketua. Semua ini tidak boleh disebut. Bermakna bahawa mesyuarat agung yang akan diadakan ini bukan lagi mesyuarat agung. Mesyuarat agung adalah kuasa yang terbesar dalam parti. Apabila kuasa ini diletak di bawah pemimpin, dia sudah tidak menjadi kuasa besar lagi. Dia dijadi alat kepada pemimpin. Hanya boleh berkata itu dan ini saja. Mereka yang akan hadir akan dipilih kerana mereka akan mengiya-iya saja. Inilah yang merongsingkan kita. Dan pada malam ini kita berjumpa di sini kerana kita masih sayang kepada parti kita, parti UMNO. Di sekeliling kita ini bendera, bukan ada bendera lain, cuma bendera UMNO saja. Kita bukan bermusuh dengan UMNO, tidak. Kita cuma tidak bersetuju dengan pemimpin yang ada sekarang. Jika boleh, kita akan betulkannya. Tetapi usaha untuk membetulnya sudah lepas jangka masanya. Saya sendiri telah cuba menasihat. Jangan buat itu, jangan buat ini tak baik, ini salah. Jangan guna duit untuk beli orang, itu salah. Jawapannya apa? Cash is king. Modal itu raja, capital itu raja, duit itu raja. Dengan duit saya boleh buat apa saja. Dan dengan duitlah maka kita lihat terdirinya di Malaysia ini sebuah kerajaan yang cukup lemah, yang tidak pernah berbincang apa-apa pun melainkan bersetuju dengan pemimpin. Kalaulah pemimpin itu bawa kepada jalan yang baik, tidak mengapa kalau kita mengiyakan, tetapi kita lihat apa yang dilakukan olehnya akan membawa keburukan, bahkan sudah membawa keburukan kepada kita semua. Ini telah diuraikan dengan panjang lebar oleh dan Saifuddin tadi. Kehidupan rakyat tidak selesa, mereka menderita.
sara hidup naik, macam-macam lagi, peluang pekerjaan pun tidak ada. Itu adalah hasil kepemimpinannya. Dan kita cuba betulkan, tapi tak ada telinga untuk mendengar apa yang kita berkata. Bahkan parti berkata, pemimpin parti berkata, itu pun diketepikan. Dan kita pada malam ini berjumpa untuk menyuarakan pendirian kita, rintihan kita, perasaan tidak puas hati kita, kerana kita semua nak dibisukan. Kita semua tak boleh bercakap. Kalau bercakap ininya salah punya daripada segi undang-undang. Ada perkara-perkara yang tak boleh disebut kerana perkara-perkara ini sudah dianggap, kalau disebut ini adalah satu jenayah. Kita tidak boleh sebut berkenaan dengan warna ini tak boleh dibincang. Sudah ada garis barisan yang ditentukan. Warna ini tak boleh 20.60 bilion ringgit tak boleh sebut. Meminta supaya Perdana Menteri mundur letak jawatan, itu juga tidak boleh. Kononnya sebutan seperti ini adalah satu jenayah. Kita tidak boleh suruh Perdana Menteri letak jawatan. Tetapi dalam sejarah parti kita, di waktu awal apabila Datuk On meminta perubahan dalam UMNO yang tidak dipersetujui oleh ahli dan pemimpin UMNO, Datuk On yang terpaksa undur diri. Bukan ahli yang terpaksa ditutup mulut, tetapi Datuk On disuruh undur diri. Ini adalah cara biasa dalam negara, dalam demokrasi. Di mana-mana juga kita lihat pemimpin yang demokratik menerima teguran dan berundur kalau mereka mendapat kepercayaan daripada pengikut-pengikut mereka. Pada malam ini saya lihat dalam Al Jazeera, yaitu pemimpin besar Venezuela dikalahkan dalam pilihan raya. Sebuah parti yang telah memerintah Venezuela begitu lama telah dikalahkan oleh rakyat Venezuela, dan dianya sedia berundur diri, mengaku bahawa dia sudah kalah. Demikian juga pemimpin Australia, belum pun ada pungutan suara, belum pun ada pengundian, tetapi hanya kerana partinya ingin menukar pemimpin, maka Abbott terpaksa letak jawatan. Ini cara demokrasi. Di mana-mana saja, kalau rakyat sudah bosan atau tidak puas hati, tidak percaya kepada pemimpin, rakyat parti berhak untuk menuntut supaya pemimpin berundur. Malangnya hari ini menyuruh pemimpin undur dikatakan satu jenayah, sabotaj demokrasi. Oleh itu undang-undang perlu diperkenalkan, yang mana sebarang teguran terhadap pemimpin mungkin akan dibawa ke hadapan mahkamah. Untuk ini diperkenalkan satu undang-undang SOSMA. Undang-undang SOSMA ini kononnya untuk menjaga keselamatan negara daripada diserang oleh pengganas-pengganas di Malaysia dan di lain-lain negara.
Dan kita pun bersetuju juga undang-undang SOSMA ini patutlah diluluskan, kerana Presiden dalam ucapannya telah menjelaskan tujuan mengadakan undang-undang SOSMA. Dan saya baca di sini sedutan daripada ucapannya di Parlimen. Di antara yang dijelaskan ialah, katanya, hendaklah diketahui bahawa meskipun rang undang-undang ini akan memansuhkan Akta Keselamatan Dalam Negeri 1960, rang undang-undang ini tidak akan menjejaskan penahanan orang yang sedang ditahan kecuali pemerintah itu dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri, bukan Agung, Menteri Dalam Negeri. Di bawah pindaan undang-undang ini, kata Datuk Seri Najib, aktiviti menjejaskan demokrasi berparlimen ditafsir sebagai satu aktiviti yang dilakukan oleh seorang atau kumpulan orang dengan tujuan untuk menggulingkan atau melemahkan demokrasi berparlimen dengan cara yang ganas dan tidak berlandaskan perlembagaan. Inilah penjelasan yang dibuat oleh Datuk Seri Najib, dan kita percaya dia begitu bertanggungjawab terhadap keselamatan kerana membuat laporan kepada yang berkuasa, institusi yang berkuasa dalam negeri dan luar negeri. Dia ditafsir sebagai pengganas. Kalau tengok orang ini, tolak dengan satu jari pun dia jatuh. Inilah pengganas Malaysia. Kerana dianya pengganas, dia dipanggil oleh polis di soal siasat. Kenapa dia buat laporan polis? Wah, pelik sungguh negara kita. Kalau kita buat laporan polis, kita jadi pengganas. Dia pun cuba menerangkan dan mencari seorang peguam untuk nasihatnya. Peguam pula disaman untuk disoal siasat oleh polis. Akhirnya kedua-dua peguam dan anak guam juga dimasuk dalam tahanan kerana kononnya ini adalah pengganas. Wah, kalau ini pengganas tu lawan lain. Kalau kena soal polis, mungkin kita akan ditahan, masuk dalam jail. Hidup tidak sempurna. Saya pun sudah melintasi garisan. Saya pun cakap sikit sebanyak, dan saya pun hadirlah bersih. Hadir saja. Orang tanya jawab soalan, saya jawablah. Kerana hadir bersih, saya dipanggil untuk disoal siasat oleh polis. Ada orang tanya, apa Tun sanggup kena tangkap? Yalah, kalau polis nak tangkap, takkan kita nak lawan. Inikah dalam negara demokrasi yang memerlukan undang-undang ini, kononnya untuk menggulingkan kerajaan. Bukan nak gulingkan kerajaan, nak gulingkan Datuk Seri Najib. Yang patut disoalkan kerana cuba menjejaskan demokrasi dalam negara ialah Datuk Seri Najib, kerana dia tak membenar orang lain bercakap. Walhal hak bercakap itulah hak demokrasi. Tapi yang menyekat demokrasi dalam negara kita ini ialah Datuk Seri Najib. Patutlah dia dipanggil dan disoal. Kalau orang macam apa nama Kamarudin ni, saya lupa nama orang tua, umur 90 lah.
kena soal, kena masuk dalam tahanan. Saya ingat Najib kena disoal oleh polis, masuk dalam tahanan bawah sosma. Mungkin lama sikit. Pasal dia yang menghapuskan, menjejaskan perjalanan demokrasi. Tidak ada demokrasi lagi dalam negara kita ini kerana Najib, bukan kerana kita. Dia tak bagi kita bercakap. Dia cuba kongkong Mesyuarat Agung UMNO, tidak membenar orang yang biasanya bercakap. Macam-macam lagi yang dibuat. Disuruh polis. Saya tak tahulah dia suruh ke tidak, tapi saya tak fikir polis nak panggil saya, nak soal saya. Kalau tak ada siapa suruh, itu ada orang suruh. Tanya kepada saya, kenapa saya pergi perhimpunan bersih? Apa salahnya? Banyak orang pergi, ada 50,000 orang, 60,000 orang. Kenapa panggil saya seorang saja? Patutlah diadakan satu deretan 50-60,000 orang yang menunggu untuk disoal. Tapi saya dipanggil, yang lain tak dipanggil. Dia jumpalah dengan Abiga, dengan Maria. Tetapi yang kena panggil juga anak Datuk Azmin Ali, Menteri Besar Selangor. Budak tu umur 15 tahun. Dipanggil untuk disoal siasat kerana ada dalam perhimpunan bersih. Perhimpunan itu memang mengikut undang-undang negara. Dia tidak menyalahi, dia bukan jenayah. Yang menjadi jenayah ialah respon kepada kumpulan bersih ini. Wah, Najib angkat tangan, kami juga boleh, orang Melayu juga boleh. Diberinya baju merah, diberinya kenderaan, diberinya makanan kepada makcik-makcik daripada Felda datang melawat Kuala Lumpur kononnya. Sampai di sini sudah disuruh menyertai tunjuk perasaan baju merah yang dipimpin oleh ahli tinju. Wah, bukan berani dia. Sabar semua orang. Siapa yang uruskan ini? Saya nak tahu daripada ahli tinju, di mana awak dapat duit yang banyak ni, bayar-bayar ni semua. Jamal. Ada seorang lagi nama Jamal ke apa? Yang sebenarnya melakukan sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi ialah Datuk Seri Najib. Sekali lagi dia patut disoal oleh polis, tapi polis tak soal dia. Dan banyak lagi yang polis tak boleh buat kerana dihalang.